A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. PDPR kita pada hari ini ialah pelajaran yang ke-25, bahagian Aqidah Islamiyah. Tajuknya ialah Ihsan. Anak-anak bolehlah bersedia dengan buku teks masing-masing di muka surat 206 hingga 214. Cakupan pelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk Ihsan ialah yang pertama, maksud ihsan dan muraqabah. Seterusnya, ihsan dalam aspek ibadah, muamalah dan akhlak. Seterusnya, kepentingan ihsan, dan yang terakhir ialah usaha dan tindakan untuk meyakini ihsan. Jom mengembara bersama saya di dalam dunia ilmu. Sama-sama lihat apakah maksud ihsan. Maksud ihsan dari segi bahasa ialah perkataan ihsan berasal daripada perkataan Arab iaitu ahsana yang bermaksud berbuat baik. Manakala maksud ihsan dari segi istilah ialah seseorang itu menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah dan meyakini bahawa Allah melihat perbuatannya. Untuk makluman anak-anak semua, sebenarnya konsep ihsan ini didefinisikan di dalam sebuah hadis yang masyhur daripada Sayyidina Umar. Kisah tentang pada suatu hari Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ihsan. Hadisnya berbunyi begini: Fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Fa akhbirni 'anil ihsan. Jibril alaihi salam berkata, beritahu kepada aku tentang ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi kata, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu untuk membayangkan melihat Allah, maka engkau perlulah merasai bahawa Allah melihat akan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya asas kehidupan beragama ini dibina di atas 3 landasan utama, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Dan sebagai seorang Muslim, kita tidaklah boleh menganggap bahawa ihsan itu hanyalah sekadar sebahagian daripada akhlak sahaja. Bahkan kita perlu menjadikan ihsan itu sebagai asas akidah dan unsur kesempurnaan keislaman seseorang. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah maksud muraqabah. Kita lihat maksud muraqabah dari segi bahasa. Perkataan muraqabah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang berasal daripada kata kerja raqabah yang berarti pengawasan ataupun pemerhatian ataupun penyaksian. Itu maksud muraqabah dari segi bahasa. Manakala maksud muraqabah dari segi istilah ialah keupayaan diri untuk sentiasa merasakan diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sentiasa mentaati perintah Allah dan juga sentiasa menjauhi segala maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dasar utama bagi muraqabah ialah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-55. Ayatnya berbunyi, Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, yang bermaksud sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan setiap sesuatu. Muraqabah adalah merupakan manifestasi daripada sifat ihsan yang kita telah pelajari sebentar tadi, yang mana akan menyebabkan seseorang itu aktif mengawal diri lantaran dia menyedari bahawa dirinya sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak laku. Seterusnya ialah kualiti ibadat yang kita lakukan setiap hari adalah berdasarkan kepada yang pertama, musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah ialah seseorang yang melakukan ibadat seolah-olah dia melihat Allah berada di sisinya. Yang kedua ialah berdasarkan kepada muraqabah. Muraqabah ialah seseorang yang melakukan ibadat dalam keadaan dia yakin bahawa Allah sedang memerhatikannya. Jadi, berdasarkan kepada konsep ihsan yang kita sebutkan tadi, maka kita akan sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dan kesempurnaan dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Bayangkan kita melakukan ibadat setiap hari dalam keadaan kita yakin bahawa kita nampak Allah ada di sisi kita dan kita yakin bahawa Allah memerhatikan kita, Allah sedang memerhatikan kita. Begitulah juga dalam kita melakukan urusan kehidupan seharian kita. Seterusnya, ihsan dari aspek ibadah, ihsan dari aspek muamalah dan juga ihsan dari aspek akhlak. Ihsan adalah merupakan kemuncak prestasi dalam ibadat, muamalat dan juga akhlak. Oleh yang demikian, kita sebagai individu Muslim hendaklah berusaha dengan sedaya upaya untuk mencapai tahap ihsan dalam kehidupan supaya kita beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah ihsan dalam aspek ibadah. Apakah tuntutan-tuntutan ihsan dalam aspek ibadah? Yang pertama ialah kita hendaklah mentaati perintah dan larangan Allah dengan ikhlas. Yang kedua pula, kita hendaklah sentiasa merasakan nikmat beribadat yang mendorong seseorang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutan yang keempat ialah memelihara kesucian akidah supaya tidak rosak, supaya tidak terbatal. Itulah antara tuntutan-tuntutan ihsan dalam aspek ibadah. Yang kedua pula ialah ihsan dalam aspek muamalah. Ihsan dalam aspek muamalah, kita boleh mewujudkan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga boleh membina hubungan baik dengan keluarga, dengan jiran dan dengan anggota masyarakat. Seterusnya, kita juga hendaklah sentiasa amanah, jujur dan menepati janji ketika berurusan dengan orang lain, ketika berkomunikasi dengan orang lain, Dan juga kita hendaklah menunaikan hak
dan kewajipan terhadap manusia dengan sebaik mungkin, dengan sehabis baik. Kita lihat pula kepentingan ihsan. Antara kepentingan ihsan ialah yang pertama, ihsan selari dengan iman dan Islam dalam menentukan hala tuju kehidupan Muslim, sama ada bahagia di dunia dan di akhirat. Manakala kepentingan yang kedua, ihsan adalah cerminan kehidupan Muslim sejati ketika beribadat, bermuamalat dan melakukan aktiviti kemasyarakatan. Kepentingan ihsan yang ketiga ialah sifat ihsan merupakan tindak balas seseorang untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kepentingan ihsan yang keempat ialah manusia juga diperintahkan bersikap ihsan terhadap haiwan. Kita lihat bagaimana Islam telah menggariskan beberapa adab dalam bab sembelihan. Antaranya, kita tidak boleh berlaku kasar terhadap haiwan yang hendak disembelih. Dan yang terakhir pula ialah usaha dan tindakan untuk meyakini ihsan. Usaha dari sudut individu ialah seseorang murid perlu menghayati sirah dan perjalanan hidup para sahabat, ulama dan ahli ibadat seperti Imam Al-Ghazali. Tujuannya ialah untuk mencapai kualiti ibadat. Manakala usaha dan tindakan dari sudut masyarakat pula ialah anggota masyarakat hendaklah berakhlak mulia dan sentiasa menghormati orang lain, sama ada yang muda atau yang tua. Dan usaha dari pihak negara ialah pihak pemerintah perlu memupuk sifat ihsan dalam diri warga negara dengan menuntut mereka supaya berbuat baik kepada sesiapa sahaja, sama ada kepada manusia ataupun kepada persekitaran. Sekadar ini dahulu Kembara Cinta Ilmu bersama Ustazah pada hari ini. Semoga anak-anak dapat menguasai isi pelajaran yang kita baru pelajari sebentar tadi. Anak-anak boleh gunakan apa-apa kaedah pun yang anak-anak suka untuk mengingat semula fakta ataupun isi-isi yang telah kita pelajari tadi. Tak kiralah sama ada anak-anak nak menggunakan kaedah pengulangan ke, kaedah menulis semula ke, ataupun kaedah menggambar ataupun membayangkan apa-apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan apa-apa sahajalah yang mudah untuk anak-anak mengingati ilmu yang telah dipelajari. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita ke atas setiap tetes-tetes ilmu yang kita miliki. Sebelum saya berundur diri, jangan lupa ya anak-anak, mohon jawab soalan kuis yang linknya telah saya sediakan di ruangan description di bawah. Dan moga-moga perkongsian ini memberi manfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya-Allah. Dijemput kepada anak-anak semua untuk menjawab soalan latihan pengukuhan yang telah saya sediakan di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.